Lebih 99% kes harian COVID-19 berikutan gelombang Omikron dalam kategori 1 dan 2 sahaja. Laporannya bersama Ashraf Ishak langsung dari Parlimen. Ashraf. Ya, Fabian, lebih 99% kes harian COVID-19 yang dicatatkan dalam tempoh gelombang Omikron melibatkan tahap kategori 1 dan 2 sahaja berbanding ketika gelombang Delta. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata meskipun terdapat peningkatan dalam kemasukan ke hospital ketika gelombang Omikron, kadar discharge juga naik mendadak. Keadaan itu disebabkan kadar sembuh yang tinggi serta tempoh rawatan di hospital yang tidak berpanjangan. Sejak minggu epid yang kelima, berlaku peningkatan bilangan pengisian katil ICU serta kematian harian. Walaupun begitu, jumlah ini adalah 80 hingga 90% lebih rendah berbanding dengan pelaporan pada Ogos tahun lalu ketika gelombang Delta, walaupun kes pada ketika itu adalah lebih tinggi. Dalam pada itu, varian Omikron didapati kurang berkapasiti untuk menjangkiti tisu paru-paru. Varian Omikron lebih suka menjangkiti dan membiak pada bahagian atas saluran pernafasan ataupun upper respiratory tract dengan izin. Dan sifat ini memberikan nilai tambah kepada keupayaannya untuk menjangkiti secara mudah serta pantas. Khairy menjawab pertanyaan ahli Parlimen Sibu Oscar Ling Chai Yu. 2,835 unit rumah di bawah program perumahan rakyat termiskin PPRT dikenal pasti terjejas akibat bencana banjir tahun lalu. Daripada jumlah itu, 110 unit rumah sudah siap dibaiki, manakala selebihnya masih dalam proses baik pulih dan pembinaan rumah baru. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Hasbi Habibullah, pihaknya kini berdepan beberapa kekangan untuk menyiapkan proses baik pulih tersebut susulan kenaikan kos bahan binaan. Peningkatan daripada 10 ke 15% sesungguhnya dalam tempoh pasca pandemik ini, kita akui. Sukar sekarang nak cari kontraktor dan ada yang ramai tak mau buat kerja. Dia kata harga rendah. Dan implikasi ini menyebabkan kelewatan pembinaan dan bantuan lewat disampaikan kepada kontraktor. Jadi antara cadangan yang dibuat ialah cadangan kenaikan kos rumah perlu dibawa ke mesyuarat jamaah menteri untuk kelulusan kerana ia memberikan implikasi kewangan kepada kerajaan. Ketika menjawab cadangan Wakil Jempol Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif supaya kerajaan menambah saiz rumah PPRT sedia ada, beliau berkata ia memerlukan kelulusan pihak Kabinet kerana akan melibatkan peningkatan kos pembinaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat akan meningkatkan tahap kecekapan dan latihan kepada pasukan bomba sukarela PBS. Jelas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, peranan PBS amat penting terutama di lokasi yang tidak mempunyai balai bomba dan penyelamat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pasukan bomba sukarela dan juga pasukan khas bomba yang cukup banyak membantu kita sebelum ketibaan pasukan-pasukan dari balai bomba khas yang berada di kawasan-kawasan berkenaan, kerana tidak semua tempat ada balai bomba. Jadi insya-Allah terima kasih Yang Amat Pengibar Bendera, kita akan beri perhatian dan kita akan cuba menaikkan taraf kecekapan dan juga latihan kepada ahli-ahli bomba sukarela di semua tempat di seluruh negara. Sehingga kini, terdapat 382 pasukan bomba sukarela dengan keanggotaan 13,600 di seluruh negara. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Bukit Bendera, Wong Hon Wai. Para atlet sukan negara dinasihat meletakkan kepentingan dan kesinambungan sukan negara sebagai keutamaan. Jelas Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Lian Ke, sebarang keputusan yang diambil perlu mengambil kira pelbagai faktor yang tidak menjejaskan perancangan jangka panjang Persatuan Sukan yang disertai. Ia penting bagi memastikan program pembangunan atlet yang sudah dirancang dapat dilaksana sebaik mungkin.
Atlet yang membuat keputusan untuk bergerak secara bersendirian ataupun secara profesional dan mengenepikan komitmen akan menjejaskan matlamat badan sukan berkenaan dan perancangan awalan ataupun asar untuk atlet dan pasukan. Ini akan memberi kesan dan impak yang besar serta membawa implikasi kepada PSK di mana ia akan mewujudkan konflik di antara badan sukan, pasukan atlet dan juga penaja. Tambahnya, Badan Sukan Berkaitan juga berkemungkinan diambil tindakan undang-undang disebabkan perjanjian yang telah dimeterai dalam program sukan berkenaan. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Selayang William Leong Jikin. Setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan dari bangunan Parlimen. Dewan Rakyat kini berhenti rehat seketika dan akan bersambung semula pada pukul 2.30 petang nanti untuk sesi perbahasal usul menjunjung kasih atas titah diraja yang di-Pertuan Agong sehingga pukul 6.30 petang nanti. Untuk perkembangan lanjut sesi Dewan Rakyat ini, kami akan bawakan perinciannya dalam berita Parlimen pada pukul 10.30 malam ini. Sekian saja daripada saya. Kita kembali semula bersama rakan tugas Fabian di Angkasa Puri. Silakan Fab. Baik, terima kasih Ashraf.